Hari ini kita akan bincang kajian kes sejarah tingkatan 3. Kalau tengok, ini wajib dibuat. Kalau masih ingat masa tingkatan 1, 2 dulu pernah buat kan? Baik, jadi untuk kali ini temanya berkaitan dengan kedatangan kuasa asing. Maksudnya apa yang kamu belajar di tingkatan 3. Selain dari itu, untuk standard kandungan pula berkaitan dengan kesan pentadbiran Barat terhadap ekonomi dan sosial. Tengok dalam buku teks, ini adalah di bab 6. Tempoh pelaksanaannya pula adalah pada bermula hari ini bagi kelas yang sama-sama dengan cikgu pada hari ini dan akan tamat dalam tempoh 3 minggu. Hari terakhir hantar adalah pada 14 Julai. Tetapi ini pun bergantung kepada jadual PDPR kelas masing-masing ya. Jadi kena rujuk guru mata pelajaran masing-masingnya. Kalau contohnya kelas kamu cuma ada pada hari Jumaat, jadi mungkin boleh ditundalah bincang dengan guru subjek, mungkin boleh ditunda kepada hari Jumaat tu 16 hari bulan. Ikut jadual PDPR masing-masing ya. Okay. Kemudian untuk format penulisan, kita akan tengok format penulisan. Laporan ini mesti ditulis tangan wajib ya, tidak boleh type. Dan dia ditulis di atas kertas A4 ataupun A4. Dan untuk kelas cikgu benarkan untuk menggunakan kertas kitas semula. Okay, kenapa? Sebab memandangkan sekarang PKP, tidak boleh keluar dari rumah. Jadi berkemungkinan tidak ada kertas A4 di rumah. Jadi cikgu benarkan untuk kelas cikgu ya, kertas kitas semula seperti buku latihan ataupun buku nota yang lama yang tidak digunakan lagi ya. Sama ada dalam masa tingkatan 1 ke tingkatan 2 ataupun dari sekolah rendah lagi dan dalam keadaan baik. Kertas ini yang digunakan ini untuk kita semula perlulah digunakan, perlu dalam bentuk sekata lah. Maksudnya kalau nak guna buku tu terus saja. Tidak mau bercampur-campur, ada kertas kecil lah, ada kertas besar lah nanti. Dan mungkin garis-garisnya pun berbeza-beza. Jadi kalau boleh biar sekata sama. Ya, untuk saiznya. Ini untuk kelas cikgu ya. Okay, kemudian yang kedua, murid boleh membina pernyataan masalah. Nanti kejap lagi cikgu akan kongsi contoh pernyataan masalah. Jadi boleh ubah suai berdasarkan tema ataupun tajuk ya yang murid pilihlah mana yang kamu nak pilih ya. Tapi masih di bawah tema dan tajuk yang sama. Ya. Kemudian juga bagi mencari sumber rujukan mesti berkaitan dengan pernyataan masalah, sekurang-kurangnya 3 sumber rujukan. Jadi kalau contohnya rujukan itu kamu ambil tetapi dia tidak berkaitan dengan tajuk kamu, tidak berkaitan dengan pernyataan masalah, dia tidak akan dikira sebagai sumber rujukan bagi kajian kes kali ini. Jadi maksudnya di sini bahan yang kamu cari, sumber rujukannya ini mesti berkaitan dengan pernyataan masalah ataupun tajuk kajian kamu. Maksudnya tidak boleh sebarangan masukkan dia sebagai sumber rujukannya. Seterusnya, murid boleh membina sendiri objektif kajian, tetapi objektif kajian ini mesti merangkumi 3 benda, iaitu berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ya, boleh menggunakan perkataan-perkataan seperti memahami, mengetahui. Maksudnya perkataan pertama tu memahami ciri-ciri ekonomi moden. Okay, itu contoh. Jadi selain dari itu ada menghuraikan, menganalisis, menyatakan, mengkaji, memenuhi, memberikan dan mana-mana kata kerja yang dirasakan sesuai dengan kajian anda. Lagi satu, untuk kajian kes ini, dia ada laporan kajian di mana formatnya telah ditetapkan. Jadi maksudnya di sini, kalau kalau format itu ada, tetapi kalau tengok di dalam hasil kerja kamu nanti tidak ada, jadi format itu tidak akan diberikan, maka akan dianggap sebagai tidak lengkap format. Jadi mesti setiap satu tu yang ada dalam format itu mesti ada kandungan di dalam. Dia bukan secara tulis. Contohnya tajuk kajian. Tapi tidak ada tulis. Tetapi ada perkataan tajuk kajian. Format ada tetapi
bahan di dalam format itu, tajuk itu tidak diisi, dia akan dianggap tidak lengkap. Jadi setakat ini yang depannya okey atau tidak? Okay, kalau tiada, kita teruskan dengan jadual kerja. Okay, yang ini mesti ada di dalam kau punya kajian test. Bentuknya lebih kurang macam ini, dalam bentuk jadual, namanya pun jadual kerja. Jadi mesti dalam bentuk jadual ada 3 ruang, tarik, pengarah dan catatan. Kalau nak ambil terus ini pun boleh, kalau nak ubah swipe sedikit pun boleh. Okey, jadi kalau kamu tengok sini, hari ini 22, kamu diberikan taklimat, karismat tengah kita kelas ni, taklimat, pelaksanaan kajian test. Kemudian penetapan tajuk, ada tajuk kamu. Kamu akan membina pernyataan masalah dan kamu akan membina persoalan kajian. Benda ini catatannya kamu buat di rumah. Sekarang kita di rumah masing-masing kan. Okay, kemudian pada kelas ini, taklimat ini kamu boleh teruskan dengan mencari bahan, mengukur bahan-bahan. 1 minggu ya. Sama ada kamu nak dapatkan bahan tu daripada buku teks, daripada internet ataupun orang sumber, orang yang boleh kamu jadikan sebagai rujukan selain dari cikgu. Ya, cikgu tidak boleh jadi orang sumber kamu. Okay, kemudian minggu seterusnya kamu akan tentukan objektif, tentukan faedah. Semasa kamu cari maklumat tu baru kamu akan jumpa bahan-bahan. Jadi objektif kamu akan tentukan. Apa objektif kamu nak buat? Ada 3 objektif wajib, 3 faedah. Kemudian kamu kena bincang dengan cikgu. Kalau ada masalah, ada soalan, bincang dengan cikgu. Sepanjang kamu buat kajian kes, sebenarnya bukan setakat minggu tu saja. Sepanjang kamu buat kajian ini, kalau kamu ada pertanyaan, boleh tanya. Okay, jadi catatannya ini dalam bentuk folio, kertas tadi. Okay. Nanti kalau pembentangan, kamu boleh buat dalam PowerPoint. Kemudian perbincangan itu, masa bincang dengan cikgu, kamu nak, kalau ada pembetulan, kita akan buat pembetulan. Sebab ini, kajian di sini dia dikira sebagai pentaksiran juga. Jadi kalau perlu ada perubahan, penambahbaikan, kita akan bincang dan kamu kena buatlah pembetulan. Dan nanti sudah kita bincang, lepas tu kita masing-masing kalau boleh cikgu nak bantu kamu untuk dapat pentaksiran yang lebih baik. Maksudnya kamu memang bersungguh-sungguh buat, tapi kalau sudah lepas kamu tidak buat juga pembetulan, tidak dapatlah kita tak bantulah dari segi markah itu. Okay, minggu seterusnya menghasilkan laporan, kamu akan buat laporan, tak panjang juga laporan tu, kamu buat di rumah. Dan 14 hari bulan tu adalah menghantar tugasan. Ya, tugasan ini terpulang pada cikgu kamu. Kalau cikgu bagi pilihan nak hantar online ataupun kamu nak hantar offline. Ya, boleh pilih. Kalau contohnya nanti 14 hari bulan ataupun dekat-dekat 16 hari bulan tu, di kita akan bersemuka. Maksudnya minggu lepas cuti tu kita akan bersemuka. Mungkin cikgu akan benarkan offline, kamu boleh hantar offline. Buka sekolah kita jumpa baru kamu hantar resim tu. Tapi kalau masa tidak mengizinkan, mungkin kamu akan hantar secara online lah. Boleh yang ini untuk penghantaran tugasan? Boleh. Itu kalau bersemuka. Ya, bersemuka baru offline. Kalau tidak bersemuka, janganlah pula hantar offline pula, hantar di rumah tidak boleh. Hantar online lah. Okay, jadi hantar online ini kalau contohnya kita tidak dapat bersemuka minggu lepas cuti itu, mungkin kamu terpaksa ambil gambar satu-satu. Dan dia tidak boleh type kan, dia mesti tuliskan. Jadi kamu kena ambil gambar lah, bukti yang menunjukkan kamu sudah siap dan kamu sudah hantar. Nanti kalau buka sekolah pun akan datang, mungkin minggu seterusnya. Kamu tetap kena hantar juga di sekolah. Kamu hantar gambarnya dulu. Cikgu boleh semak balik gambar ni. Cuma evidence tu, kapunya hasil kerja tu, mesti hantar dengan cikgu juga. Buka sekolah nanti. Boleh ya? Faham tak tak? Hantar gambar dulu. Dan dia pun hantar kemudian kalau kita bersemuka nanti. Ya? Okey cikgu. Okay, next masuk pada laporan kajian.
Ya, ini benda-benda yang perlu ada di dalam laporan kajian. Tadi kita ada bagi tahu ada formatnya yang tertentu kan. Okay, ini formatnya. Yang pertama 110 ini adalah tajuk kajian. Okay, tajuk ini dia berkaitan dengan bab 6 tadi kan. Kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Okay, jadi kalau tengok sini, tajuk ini cikgu nak kamu ubah suai. Dia tidak boleh sebiji-sebiji macam ini. Kamu kena membina tajuk sendiri. Yang ada perkataan kesan pentadbiran barat, mungkin tambah di antara perkataan itu di depannya kah, di belakang, ataupun di tengah-tengah. Bersuai sedikit. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okay, terusnya kita tengok pernyataan masalah. Nanti kita akan balik pada tajuk tadi. Okey, untuk pernyataan masalah, ini yang berdasarkan tajuk tadi, kamu akan buat pernyataan masalah. Ini contoh. Kalau kamu nak guna pun boleh. Ya, yang paling penting nanti dapatan kajian itu akan berbeza lah. Ya, untuk elakkan daripada lagi. Okay, ini pernyataan masalah adalah campur tangan kuasa barat dalam ekonomi telah memberikan kesan sosial di negara kita. Dia minta buktikan. Betul ke tidak benda ini nanya? Betul ke kuasa barat ini terutama British bila dia campur tangan di ekonomi negara kita, kesannya kepada negara kita dari segi sosial itu ada. Buktikan. Yang ini saling balik saja. Kalau kamu nak ubah saya pun boleh juga. Cikgu galakkan juga lah. Kamu membina pernyataan masalah sendiri. Okay, kemudian kita akan tengok pada objektif kajian. Objektif kajian tadi cikgu bagi tahu mesti kurang-kurangnya 3. Okay, jadi 3 ini mesti ada yang pertama mesti berkaitan dengan pengetahuan. Yang kedua berkaitan dengan kemahiran kerja. Yang ketiga dia berkaitan dengan nilai. Ya. Jadi yang pertama contohnya seperti inilah mengetahui ciri-ciri ekonomi moden. Ciri-ciri ekonomi moden ini di dalam 61 ya tajuk dia. Boleh tengok ciri-ciri. Dalam 61 itu dia ada 5 ciri kalau tengok muka surat 138. Coba tengok muka surat 138. Ada 5 ciri. Jadi ciri-ciri ini kalau kamu buku teks dia pecahkan modal, dia ada pecahkan by negeri, negeri Melayu, Sabah, Sarawak. Kemudian di pelembungan ada lagi pertanian komersil, getah. Jadi dia panjang sikit, lepas tu baru teknologi, masuk balik pelembungan, pertanian. Pada banyak-banyak itu, ambil ringkas-ringkasnya. Yang paling penting kamu dapat uraikan ciri-ciri ekonomi moden. Dan terlampau ringkas, jangan juga terlampau panjang. Ya, sebab yang kes ini dia dalam banyak, dalam 5-4 surat begitu saja. Ya, bukan suruh kau buat karangan yang lebar. Itu objektif yang pertama. Kemudian objektif yang kedua, mengenapasi kesan sosial. Ya, kesan sosial ada perkataan totok-totok di belakang sana kan? Maksudnya yang ini kamu kena rujuk, kamu kena tambahlah. Mengenapasi kesan sosial akibat perkembangan ekonomi di negara kita. Jadi baru kamu tambah belakangnya, bukan ambil macam ini ya, bukan ambil mengenapasi kesan sosial, bukan macam itu saja. Tambah di belakangnya kesan sosial akibat perkembangan ekonomi negara kita. Okay, kemudian yang ketiga, objektif yang ketiga, menguraikan kepentingan. Ini berkaitan dengan nilai. Jadi masa kamu buat kajian ini, nilai apa yang kamu dapat ketahui, jadi kamu kasih masuk di dalam ini, menguraikan kepentingan, perpaduan ke, kemakmuran ke. Ada mau tanya untuk objektif? Tiada cikgu. Okey, kalau tiada, kita akan masuk pada kaedah kajian.
Okay, untuk kaedah kajian, dia mesti sekurang-kurangnya 3 juga. Okay, jadi kalau 3 yang pertama ini memandangkan kamu berada di rumah, PKP. Jadi antara kaedah yang akan kamu guna adalah kaedah melayari internet. Jadi internet ini maksudnya bahan-bahan yang kamu cari masa kamu buat kajian literatur, kamu cari bahan untuk bahan kan. Okay, jadi bahan-bahan yang kamu cari ini kamu akan dapat dari internet. Kamu type contohnya kesan sosial. Ya. Jadi lepas itu dalam laporan ini, kaedah kajian, kamu kena nyatakan yang pertama, kaedah melayari internet. Lepas itu kena huraikan di bawahnya, saya telah melayari laman sesawang apa, tapi dia punya alamatnya. Okay, URL-nya, pada pilih tariknya untuk cari bahan tentang apa. Kena catatlah, masa kamu cari bahan itu, kena catat. Bukan sebarangan saja kamu kasih masuk laman sesawang. Oh, okey, nanti tiba-tiba ada asalnya laman sesawang yang pelik-pelik di dalam. Bahan yang kamu cari tidak kaitan langsung dengan punya tajuk kajian kes. Jadi, yang kasih masuk dalam ni hanyalah yang dapat membantu kamu mencari bahan berkaitan tajuk kamu. Okay, yang simple-simple saja. Boleh rujuk balik masa kamu tinggalkan 1-2 dulu lah. Rujuk balik bukan suruh Salina, rujuk balik. Saya rujuk semula. Mana tahu sudah ingat-ingat lupa-lupa. Yang kedua, kaedah rujukan perpustakaan. Ini kalau kamu ada merujuk buku. Yang ini pula, untuk cikgu, kalau ikutkan rujukan perpustakaan ini, kamu kena pergi ke perpustakaan dan kamu berujukan di dalam perpustakaan sambil-sambil kamu cari buku-buku. Tetapi memandangkan kita masih PKP, untuk kaedah ini, untuk cikgu benarkan sebab di dalam internet ini, dia ada bahagian-bahagian site di mana dia memang buku saja. Kalau kamu cari di Google Book contohnya, cikgu anggaplah itu sebagai perpustakaan. Tapi kalau ikutkan sebenar kamu kena pergi ke perpustakaan cari sendiri, itu baru adalah kaedah rujukan. Cuma cikgu bagi kelonggaran sebab sedang PKP tidak boleh berjalan kan. Jadi untuk ini kalau contohnya kamu pergi cari di satu site, dia banyak buku-buku bahan-bahan ilmiah di dalam, banyak kajian-kajian di dalam, dia ada kaji tentang kesan sosial negara kita semasa pentadbiran British contohnya. Kau boleh tengok, kemudian boleh jadikan dia sebagai kaedah rujukan perpustakaan. Yang ini boleh faham? Boleh, cikgu. Bukan semua yang dalam internet itu semua buku tidak. Yang buku sahaja ataupun yang kajian orang sahaja. Kajian contohnya Facebook, itu bukan, itu internet. Okay, kaedah melayari internet. Tapi kalau dia merupakan bahan ilmiah kajian orang, lepas itu dia merupakan buku-buku tetapi dalam bentuk e-book, cikgu benarkan kegunaan kaedah perpustakaan, rujuk perpustakaan. Yang ketiga, kaedah ketiga, menganalisis dokumen. Ini kalau ada, kamu jumpa kadang di internet ini, macam-macam menjadi dalam. Jadi sama juga macam tadi, cikgu benarkan kalau contohnya kamu cari bahan di internet, kamu jumpa majalah, kamu jumpa surat kabar, lepas itu dia pun ada kaitan dengan kau punya tajuk, boleh jadikan dia sebagai kaedah menganalisis dokumen. Sama macam tadilah kelonggaran diberikan sebab kita punya keadaan PKP ini ya. Okay, jadi kaedah menganalisis ini bahan-bahan yang kamu dapat daripada majalah atau surat kabar, kamu baca, kemudian kamu nak guna bahan itu, terlupa cuba bagi. Kamu tidak boleh ambil sebiji-sebiji daripada bahan-bahan yang kamu jumpa. Bahan-bahan yang kamu jumpa, kalau kamu nak guna pakai, kamu nak guna perkataan itu, ayat itu, ubah suai, guna jadikan ayat sendiri. Olah guna ayat sendiri. Ya, kalau kamu ambil sebiji-sebiji bulat-bulat daripada bahan yang kamu dapat, itu boleh dianggap sebagai plagiat. Ya, lebih kurang macam meniru lah. Ya, plagiat ni. Jadi kalau boleh, cikgu nak kamu contohnya bahan itu kamu nak guna, ayat itu kamu nak guna, pun perenggan itu kamu nak guna, nak ambil sebiji-sebiji. Olahlah. Tukarlah wacana kah, tukarlah dia punya
kataan imbuhan itu kah, daripada ayat pasif pada ayat aktif pada ayat pasif kah, tukar dengan kata hubung kah, ya. Yang paling penting bukan sebiji-sebiji bulat-bulat kamu ambil pada bahan kamu itu. Sebab kalau ambil bulat-bulat, dia nanti akan jadi plagiat. Kan contoh aja bagi. Kamu cari bahan ini, boleh cari secara kumpulan. Kumpulan A ada dalam 5 orang. Jadi 5 orang kamu bahagi kerja. Okey, kamu ada internet contohnya. Kamu ada internet, jadi tolong cari bahan internet. Lepas tu kongsi dengan kawan-kawan kamu 5 orang itu. Jadi bahan-bahan itu berkemungkinan kawan-kawan kamu akan gunakan. Bukan semua bahan yang kamu cari itu kawan kamu akan guna, tapi ada kemungkinan dia akan guna. Jadi kalau dia guna, kemudian bayangkan kalau 5 orang itu guna dan dia saling sebiji daripada bahan itu, 5 orang ini hasil kerjanya akan jadi sama sebiji-sebiji sebab dia menyebutkan. Jadi itu dipanggil sebagai boleh jadi plagiat. Satu, menyalin bahan orang. Bahan yang kamu kaji itu, kamu print out ataupun kawan kamu share, ya, kamu salin sebiji-sebiji, itu sudah dipanggil plagiat. Kemudian, bila kasih tengok banding dengan kawan-kawan punya kerja, sama juga, itu pun dipanggil sebagai plagiat. Kalau ada aktiviti plagiat, cikgu tidak akan teragak-agak bagi markah yang tidak sepatutnya lah. Macam tadi saya beritahukan, sepatutnya kajian kes ini dapat membantu kamu dapat markah yang baik sebab dalam bentuk pentafsiran juga. Kamu hantar, kalau tak okey, selagi belum sampai tarik itu, tarik hantar, kamu boleh buat penambahbaikan. Jadi sepatutnya ada penambahbaikan, maka kamu akan semakin baik. Tapi kalau ada plagiat, sepatutnya ada dapat markah penuh, tapi disebabkan oleh plagiat sebiji-sebiji, hasil kerja kawan kamu dengan kamu punya sama, itu kami meniru sudah itu. Ya, jadi untuk elakkan daripada plagiat, sebaik-baiknya jangan menyalin sebiji-sebiji. Dua kesalahannya kalau menyalin sebiji-sebiji. Satu, kesalahan pertama menyalin kerja orang. Pemilik asal tu bahan itu. Yang kedua, kamu menyalin seperti walaupun sebenarnya kamu tidak meniru dengan kawan pun, tapi sebabkan dia menyalin sebiji-sebiji, kamu pun menyalin sebiji-sebiji. Samalah hasil kerja kamu. Oleh kerana itu, jadi elakkan plagiat. Okey, jadi untuk ini, kamu kan tambah di sana, huraikan, saya telah menganalisis dokumen yang diterbitkan. Dokumen apa? Majalah kah? Surat kabar kah? Yang diterbitkan pada tariknya. Bila majalah itu diterbitkan, siri berapa, kalau ada edisi berapa, tariknya bila. Berkaitan dengan apa? Itu kaedah ketiga. Okay, cikgu tambah lagi satu, kalau kamu tidak ada kaedah lagi, mungkin kata kalau rumah kamu tidak ada, contohnya memang susah nak dapat internet, mungkin terpaksa minta tolong kawan sebab kaedah mesti sekurang-kurangnya 3. Okay, jadi tambah lagi satu, kalau tidak ada majalah dengan surat khabar kamu jumpa, mungkin tak boleh guna kaedah ini, kaedah pemerhatian. Buat pemerhatian. Sebab dia melibatkan kesan sosial. Jadi antara kesan sosial berkaitan dengan ekonomi, mungkin antaranya kalau tengok buku teks tu ada kewujudan bandar-bandar baru. Dulu dengan sekarang. Boleh buat perbandingan gambar. Ataupun buat penilaian. Sebelum datangnya pihak barat, kuasa barat, macam mana? Selepas datang, macam mana? Ataupun kalau dia tidak ada perbandingan dulu, masa kuasa barat, macam mana? Sekarang, negara kita macam mana. Kita berbandingan gambar situasi ya. Tidak ada bandar-bandar besar wujud, tetapi selepas datang. Itu contohlah pemerhatian analisis gambar. Ya, jadi saya telah membuat perbandingan. Kalau perbandingan lah, kalau kau kata buat penilaian itu dia saya telah membuat penilaian gambar ataupun situasi bagi mengetahui apa perkembangan bandar-bandar kah. Next, dapatan kajian. Ini yang tadi berdasarkan objektif tadi. Dalam laporan kamu ada dapatan kajian. Jadi kamu akan yang pertama terus buat macam ini saja. 5 dapatan kajian. Roman 1, mengetahui ciri-ciri ekonomi modern. Lepas itu terus jawab dalam bentuk perenggana. Ini perenggana antara ciri-ciri ekonomi modern adalah
kau punya huraian hasil hasil kerja kamu lah. Apa yang kamu dapat ciri-ciri ekonomi moden ini adalah apa? Yang kedua, kalau objektif tadi mengenai pasti kesan sosial kan. Jadi ini dia punya ya. Okey. Roman mengenai pasti kesan sosial akibat perkembangan ekonomi di negara kita. Di antara kesan sosial, kau punya jawapan. Kau tengok muka surat buku teks 150. Tajuk apa yang kamu jumpa? Dua tajuk kan saya kata boleh kamu guna. 6.3 ataupun 6.4. Kalau tadi Roman 1, ciri-ciri ekonomi itu 6.1. Sekarang kita nak jawab soalan ni Roman 2, kita boleh dapat jawapannya 6.3 dengan 6.4. Coba tengok tajuk apa yang kamu jumpa di sana. Di bawah pengenalan ada pengangkutan, betul? Ya, cikgu. Okey, jadi untuk 6.3 ni kalau tengok yang kamu cuba cari warna pink macam pengangkutan itu. Semuanya ada berapa? Selain pengangkutan. Tiga. Tiga, cikgu. Ada tiga. Ya. Kemudian 4 ada berapa? Cuba kira. 5, cikgu. 5. Kalau 5, tadi ada 3. Jadi semuanya ada 8 tajuk kecil di dalam ini. Boleh kamu pilih ya. Bukan semua kau kena ambil. Sebab kalau tengok balik di slide ni, dia minta kesan sosial akibat perkembangan ekonomi. Jadi antara kesan sosial akibat perkembangan ekonomi meningkat, sebabkan masa British datang menjajah, dia perkenakan pengangkutan. Jadi antara kesan sosial yang ada adalah wujudnya pengangkutan. Pengangkutan pun dia pecahkan kan, ada jalan raya, kereta api, jalan darat, jalan laut, jalan udara. Jadi ini pun boleh, maksudnya boleh ambil satu pengangkutan. Lepas tu pengangkutan itu kau boleh ambil pecahkannya kereta api kah, pembinaan jalan raya. Dalam tu pun dia pecahkan lagi kereta api. Negeri-negeri Melayu. Dia pecahkan pada Sabah, pecahkan pada Sarawak. Pun boleh juga kamu pilih satu saja. Tapi jangan terlampau ringkas. Pilih satu tu bukan bermaksud ringkas ya, tidak. Maksudnya yang penting kena jawab inilah pasti kesan sosial akibat perkembangan ekonomi di negara kita. Dan bukan rujuk buku teks saja. Kalau rujuk buku teks saja, sumber yang kamu guna, kaedah yang kamu guna, itu saja. Dia mesti sekurang-kurangnya 3. Contohnya kamu nak rujuk, contoh je bagi pengangkutan. Kamu nak tengok jalan ini jalan kereta api dulu kan. Kalau dalam peta buku teks tu 150. Itu dulu. Mungkin kamu nak buat perbandingan untuk sekarang. Kalau dulu tidak ada jalan kereta api, sekarang mungkin tidak ada. Mungkin inilah keadaannya sebelum wujudnya kereta api. Contohnya kamu buat perbandingan. Jadi bila ada perbandingan, kamu pemerhatian berdasarkan peta itu. Contoh itu contoh. Ada macam ada pelbagai cara akan nak buat. Faham yang itu? Itu kalau kamu pengangkutan. Kalau kamu nak ambil pelabuhan, contohnya kalau tengok di pelabuhan muka surat 153, sana pun ada pelabuhan Sandakan. Mungkin kalau memang kamu ada gambar pelabuhan Sandakan sekarang, boleh perbandingan. Boleh? Boleh, cikgu. Dia bukan ambil semua daripada muka surat 150, semualah kau kena buat sampailah muka surat 163. Tidak. Pilih tajuk yang kamu rasa boleh membantu kamu dapat markah yang lebih baik dan bukan merujuk buku teks sahaja. Buku teks itu salah satu sumber saja. Okay, next. Untuk yang ketiga pula, dia berkaitan dengan kepentingan sikap. Kalau tadi objektif menguraikan kepentingan duduk-duduk tekan. Sikap mufakat dalam memajukan negara. Itu contoh. Kalau kamu nak ubah soal pun boleh. Mungkin kamu nak ubah kepentingan, menguraikan kepentingan perpaduan di negara kita. Mufakat itu ketukar kepada perpaduan, boleh. Jadi antara kepentingannya, yang ni kau kena cari bahan. Buku teks tu tidak ada itu. Ada lah, tapi kau kena banyak rokah sendiri. Jadi kepentingan ini yang kamu kena cari di internet. Bahan-bahan kaedah lainnya, bahan-bahan selain daripada buku
teks. Dalam laporan kajian kamu ada kesimpulan dan cadangan. Jadi kesimpulan ini ayatnya, kesimpulan yang saya dapat buat atau yang saya perolehi ialah mesti merangkumi pengetahuan, nilai, harapan, cadangan. Mesti ada empat ni. Apa yang kamu dapat tahu? Okey, saya dapat tahu rupanya pihak barat datang, dia meningkatkan ekonomi. Nilai yang kamu dapat, apa nilai? Perpaduan itu adalah sangat pentinglah untuk memastikan ekonomi negara meningkat ataupun terus maju. Okey, harapan, apa yang kamu harapkan pada masa akan datang? Buatlah harapan kamu dan kemudian bagi cadangan. Cadangan berkait dengan negara lah, ekonomi negara kah? Seterusnya adalah punya rujukan. Contoh cara menulis. Cara kamu menulis. Rujukan, okey, contoh kamu ada rujuk internet. Jadi cara menulisnya http/ semua itulah yang ada di punya address bar tu. Okey, ini dia punya cara menulis. Ambil sebiji-sebiji daripada URL-nya dari ujung sampai ujung. Okey. Kemudian untuk buku, ini buku kalau kamu rujuk buku teks. Yang Lofi Ismail itu adalah nama penulis. Cuba tengok buku teks kamu. Berapa orang penulisnya? 3 cikgu. Tiga ini kena ambil daripada Dr. Azharuddin bin Muhammad Dali sampailah kepada yang ketiga. Jadi kamu akan ambil koma dan, ya. Lepas tu, kamu balik slide. Lepas nama penulis, koma. Jadi kamu lepas daripada Muslimin bin Fazil itu, koma. 1988 itu tahun buku diterbitkan. Bilakah dia diterbitkan? 2018 ke cikgu? Okey, 2018. Ya, jadi 2018 kemudian kamu akan titik nokta. Lepas tu tajuk buku yang sejarah Malaysia 1400 tu itu tajuk buku. Jadi kamu ambil sana, tukarkan dia kepada buku teks sejarah tingkatan 3 titik. Lepas itu Kuala Lumpur itu apa? Tempat diterbitkan. Jadi buku teks kamu diterbitkan di mana? Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur. Tanda bertindih itu, utusan itu adalah dia punya penerbit. Jadi kalau buku teks Kuala Lumpur, tanda bertindih. Lepas itu, Kalau tengok tahun ada tarik semua tu di muka surat depan itu, di Kuala Lumpur kan? 2018. Dia tulis sana Dewan Bahasa dan Pustaka. Cara lain, kalau kamu ada bahan-bahan lain, orang sumber ini kalau kamu ada orang yang boleh kamu tanya, dia arif mungkin datuk kah, nenek kah, pakcik kamu yang kamu tahu. Macam kalau perkembangan ekonomi ini, tandakan sendiri pun ada banyak perubahan. Ya, jadi dia boleh jadi sebahagian daripada mungkin Yang kedua tadi, objektif kedua, dapatan yang kedua ataupun yang ketiga sana. Jadi mungkin kau boleh tanya dengan orang yang lebih tahu. Ya, kecuali cikgu tidak boleh jadi orang sumber ya. Nanti akan ada istilah bias nanti. Ya, jadi orang sumber ini nama, Encik ke, Puan ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke kalau ada. Ya, nama penuhnya, koma, tahun, umur dia. Berapa umurnya sekarang? Koma, alamat rumahnya. Cukup, titik. Tidak payah minta nombor IC, tak payah. Cuma untuk orang sumber, nanti ini cara kamu menulis rujukannya. Nanti di sumber rujukan kamu perlu ada soalan. Yang kamu tanya. Maksudnya ada satu set soalan. Apa yang kamu tanya? Contohnya macam ini kan Encik Ismail bin Muhammad Kasim. Kamu jadikan dia sebagai sumber, orang sumber. Jadi mesti ada benda yang kamu tanya. Dan bila ada orang sumber, kamu ada tanya soalan, dia akan jadi kaedah temu buah. Ya, bila ada kaedah temu buah tu saya telah menemu buah siapa. Mungkin contoh Encik Ismail Mama Kasim pada tarikh sekian-sekian untuk mendapatkan maklumat sekian-sekian. Jadi mesti ada set soalan. Kamu jadi watar warna, kamu tanya soalan apa kamu nak. Okay.
apa jawapannya, apa jawapan Cik Ismail ni. Okey. Itu contoh. Mesti ada set soalan kalau ada orang sumber. 1-2 soalan tu okey sudah. Maksudnya benda yang kamu tanya nak dapatkan bahan info dan pelatihan yang benda lain. Apa makanan kegemaranmu, ada kaitan yang sahaja kita. Kemudian untuk yang ini surat khabar kalau kamu ada jumpa tadi kan, masa kamu cari bahan surat khabar apa yang kamu guna. Ini cara tulisnya. Nama surat khabar itu tarikh dia dikeluarkan edisi halaman keberapa. Ini yang cikgu kata lampiran, bahan-bahan rujukan kamu semua, lampiran mesti disertakan sekali lah. Tapi kalau terlampau banyak, contohnya mungkin kamu ambil daripada buku, internet ke apa, ambil 4 saja. Bagian tu siap, mungkin macam tadi khabar halaman 5, halaman 5 tu siap lah. Kenapa tak kamu ambil satu surat khabar itu yang tarikh itu. Sama juga buku. Kita ambil buku, halaman itu saja. Snap gambar siap kalau tidak ada printer dan simpan dalam bentuk folder. Nanti cikgu akan attach juga nanti tengok macam mana. Ya, drive lah. Nanti hantar online, cikgu akan bagi satu borang lah. Kalau contohnya kita tidak dapat jumpa lama lagi, hantar online, cikgu bagi satu borang. Kau attach semua dalam borang itu nanti. Kau punya hasil kerja kamu sebaik-baiknya kamu ambil gambar semua kan. Jadi kasih attach dalam satu file ya. File itu sudah bagus. Pastikan kamu punya jadual kerja itu sudah lengkap. Selalunya masalahnya adalah pada jadual kerja. Semua okey sudah. Tapi jadual kerja tak ada. Lepas ini catatan itu tidak lengkap. Jadi pastikan lengkap daripada awal terlibat sampai kepada akhir hantar tugasan. Mesti ada perkara itu nanti kita bagi aja bagi kemudian pastikan kamu ada 3 objektif, 3 kaedah dan 3 dapatan serta 3 sumber rujukan. Jadi sumber rujukan kamu pastikan formatnya betul, macam tadi kita bincang, pastikan format penulisannya itu betul. Okay? Untuk objektif dia tidak perlu dikuraikan, dia macam roman 1, roman 2 sudah. Kaedah dia dan roman kamu kena kuraikan. Macam mana kamu guna kaedah itu? Dapat pun kamu kena buat dalam bentuk pelanggan. Kali kita bincang. Kalau sumber rujukan kamu cuma nyatakan buku. Nama penulis itulah yang format lengkap. Perundukan maka. Untuk hasil kajian kes kamu ini, maka penuhnya 40%. Jadi kalau dah lengkap semua, boleh hantar dengan subjek anda.